Nabi menyuruh kita sebarkan benda-benda yang baik dan sebarkan untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Dan sambungan lagi hadis ini ialah wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini pesanan yang tegas. Satu amaran, walaupun dalam kita bercerita itu jaga-jaga. Nabi kata sesiapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja, maka dia menempah tempat ataupun tempahlah tempat di neraka, tempat duduk. Apa maksud penghujung hadis ini ialah dalam keadaan kita bersemangat menyebarkan ilmu, janganlah sampai kita menyebarkan perkara yang tidak benar tentang Nabi SAW. Janganlah sampai kita menyebarkan hadis-hadis yang palsu sebagai contoh, yang Nabi tak pernah sebut, tapi kita sebab kita tak mengaji, kita tak belajar, kita hanya tahu sebarkan saja. Dan ini pesanan yang saya nak sebutkan sini untuk saya dan semua yang mendengar. Di dalam masyarakat kita hari ini ramai yang suka menyebarkan hadis-hadis yang dia sendiri tak tahu sahih ke tidak, yang dia pun tak pasti betul ke tidak, yang mungkin hadis-hadis itu ada yang palsu, tapi dia tak tahu, dia bersemangat nak sebarkan tetapi dia tak tanya dulu. Maka kita kena buat satu cadangan, satu disiplin, iaitu kita mesti ada disiplin ilmu. Antara disiplin itu ialah jangan sebarkan selagi tidak pasti kebenarannya, terutama tentang maksud Al-Quran atau tentang hadis Nabi atau tentang hukum hakam. Jangan cepat sangat jari itu nak tekan forward, nak tekan enter, nak sebarkan. Jangan cepat sangat. Kita tak disuruh gopoh sebegini. Kita nak sebarkan ilmu, kita nak dapat pahala, betul. Kita nak jadi orang yang menyebarkan ilmu, betul. Nak jadi orang yang membantu dakwah, ya. Tidak syak lagi, satu benda yang baik. Tetapi pastikan konten, isi, kandungan. Apakah kita nak sebarkan itu? Adakah perkara yang benar? Adakah perkara yang betul? Adakah perkara yang salah? Adakah tekaan? Adakah tipuan? Ramai orang yang tak tahu pun dari mana datang. Itu antara satu lagi masalah besar. Kita tak tahu siapa yang cakap benda ni. Kita hanya dapat teks dan dapat isi, kita nak sebarkan. Maka cara selidiklah, disiplin kita menuntut kita. Pertama, selidiklah daripada siapa. Yang kedua, selidiklah adakah benar atau tidak. Jadi dalam menuntut ilmu, kita belajar benda-benda sebegini. Kita belajar dengan betul dan kita sebarkan benda yang betul. Itu yang kita nak. Jangan jadi orang yang tak belajar betul-betul, sebar benda yang tak betul. Okey, itu pesanan saya kepada diri saya dan tuan-tuan semua dalam bab kita belajar ini. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dalam sedi yang seterusnya, ialah hadis-hadis yang masih lagi dalam bab kelebihan menuntut ilmu dan menjadi penyebab kepada petunjuk, penyebar ilmu. Masih lagi dalam bab ini. Dan semoga Allah SWT berikan kita kekuatan untuk menyambung pengajian ini dalam masa-masa akan datang. Dan segala isi yang kita catat ini kita pastikan dan kita sebarkan, paling tidak kepada keluarga kita. Dan berhati-hatilah untuk menyebarkan perkara yang kita tidak pasti. Jadilah penuntut ilmu yang baik dan menyebarkan perkara yang baik. Wallahu alam. Bertemu lagi yang sudah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.